Berita Al-Hijrah 27 Muharram 5 September. Enggan vaksin, nasib guru kafa mungkin sama seperti guru lain. Juga Kementerian kaji harga siling oksimeter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain kafa yang enggan atau belum menerima vaksin COVID-19 mungkin tidak dibenar mengajar secara bersemuka pada sesi persekolahan yang akan dibuka bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata sebagai langkah keselamatan murid dan semua warga sekolah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkemungkinan menggunapakai kaedah sama seperti Kementerian Pendidikan bagi guru yang belum divaksin. Dia sepatutnya guru ni, dia orang paling dekat dengan anak murid. Dan kalaulah guru kapal pun saya nasihatkan supaya mereka juga ambil vaksin. Apa yang kita takut sangat soal vaksin ni? Sekarang ni ramai orang mati kena COVID banyak daripada mati kena vaksin. Sekarang ni akan dibincang di pihak bahagian pendidikan nanti lah, bahagian untuk penyelidikan kapal ni. Jumaat lalu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Jidin menetapkan guru yang enggan atau masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 tidak dibenar terbabit dalam sesi pengajaran di dalam kelas atau berinteraksi secara bersemuka dengan para pelajar. Ketetapan itu dibuat bagi memastikan sesi persekolahan yang akan dibuka kelak lebih selamat bagi pelajar, guru dan semua warga sekolah. Idris ditemui TV Al-Hijrah selepas menghadiri majlis penyampaian bantuan musaadah banjir Mukim Bukit Gantang di Dewan Orang Ramai Matang di Taiping hari ini. Di Kelantan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari mengesahkan satu pertemuan diatur bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob minggu depan bagi menyelesaikan isu mahat tahfiz swasta yang terpaksa menutup operasi kerana terkesan dengan pandemik COVID-19. Datuk Ahmad Marzuq, pertemuan akan memfokuskan kaedah dan bantuan sesuai untuk disalurkan supaya mahat tahfiz terkesan dapat terus beroperasi. Turut akan menyertai pertemuan itu nanti Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad. Dan insya-Allah dalam masa terdekat ini saya akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri untuk berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan di antara perkara yang kita akan bawa kepada pertimbangan ialah untuk tahfiz-tahfiz ini supaya mereka boleh terus untuk survive dalam suasana pandemik ini. Dan saya ingat kalau selepas 3 Oktober dibenarkan untuk sekolah-sekolah beroperasi, barangkali mereka boleh bernafas lega sedikitlah. Tapi apapun, ini adalah merupakan masalah yang agak besar kerana setiap operasi tahfiz itu memang tinggi kosnya. Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Marzuq berkata kerajaan sebelum ini telah mengumumkan peruntukan lebih 60 juta ringgit untuk membantu pusat tahfiz swasta menerusi pengumuman bajet Oktober tahun lalu. Pada masa sama, Datuk Ahmad Marzuq menyeru semua mahat tahfiz, sekolah pondok dan sekolah agama swasta agar berdaftar dengan Majlis Agama Negeri masing-masing bagi memudahkan penyaluran bantuan dapat dibuat. Beliau ditemui TV Al-Hijrah pada program outreach vaksinasi COVID-19 di Masjid As-Salam Pengkalan Cepa, Kota Baru. Pada majlis sama, Datuk Ahmad Marzuq menasihatkan semua pengikut perjalanan mimpi yang terakhir PMYT supaya menyerah diri kepada pihak berkuasa. Ia bertujuan mengelakkan diri mereka ditangkap kerana siasatan polis terhadap kumpulan tersebut telah dimulakan. Ya, mestilah. Bila dah siasat tu dia akan cari semualah. Jadi saya nasihatkan kepada pengikut-pengikut dia tu sebelum dikenakan tindakan, lebih baik mereka kembali dan juga kalau perlu mereka hadir untuk kaunseling di tempat kita dan menyerah dirilah.
Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Marzuk berkata Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga akan menghantar wakil untuk membantu penyiasatan itu. Pihaknya juga bersedia memberi khidmat kaunseling kepada pengikut ajaran berkenaan sekiranya perlu. Semalam, media melaporkan polis menahan Sitah An-Nur 39 tahun yang juga ketua ajaran PMYT dan membongkar penemuan dana sumbangan pengikutnya sebanyak hampir RM85,000. Ia hasil penemuan satu risit ketika serbuan dilakukan pihak berkuasa di rumahnya di Shah Alam awal pagi semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan pihaknya tidak menolak kemungkinan melaksanakan penetapan harga siling bagi alat pengukur kadar oksigen atau oximeter. Jelasnya jika peranti perubatan itu dikategorikan sebagai sangat penting, kementeriannya akan melaksanakan tindakan sama sebagaimana harga kawalan ke atas kit ujian RTK antigen. Kesemua devices, alat-alat yang penting yang diperlukan dalam erti kata kita menjaga melindungi diri dalam COVID-19, kita mengkaji satu demi satu, ya. Kita akan lihat setakat mana keperluannya. Sebenarnya yang penting, kalau kita melihat itu sangat penting, kita akan tak agak-agak akan mengenakan peraturan yang sama. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengulas kenyataan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar bahawa kajian turut dilakukan bagi kawalan harga perkhidmatan ujian calitan RT-PCR di klinik-klinik swasta. Biarlah kita bagi peluang kepada Kementerian Kesihatan untuk menasihat KPD NSGP. Kita ada konsultasi. Lepas itu kita berkonsultasi juga dengan mereka yang memberi perkhidmatan itu di klinik-klinik dan sebagainya. Kita akan sampai ke tahap yang munasabah. Apakah dia nanti harga ceiling untuk swab test itu? Harga perkhidmatan ujian calitan RT-PCR di seluruh negara berada pada lingkungan RM150 hingga lebih RM300 di klinik dan hospital swasta. Sementara itu, belum ada sebarang laporan diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP berhubung penjualan oximeter tiruan di pasaran. Timbalan Menterinya Datuk Rossul Wahid bagaimanapun meminta orang ramai segera membuat laporan rasmi kepada pihaknya andai ada terbeli alat pengukur disyaki tiruan atau diragui ketulenannya. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan oximeter yang dibeli oleh orang ramai mestilah diiktiraf oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Ia penting bagi memastikan tahap ketepatan bacaan kadar oksigen selain menjamin kualiti yang tinggi. Tapi saya cek dengan penguasa tidak ada laporan, tapi kita ada dapat aduan secara personal kepada WhatsApp saya mengatakan bahawa ada didapati mereka terbeli barang oximeter tiruan. Dalam perkembangan lain, Datuk Rossul berkata pihaknya menyasarkan 500,000 peniaga dan pekerja sektor peruncitan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 menjelang akhir tahun ini. Sehingga akhir Ogos lalu, lebih 48,000 pekerja sektor industri tersebut telah menerima suntikan vaksin berkenaan. Menurut Datuk Rossul, daripada jumlah itu, 23,488 telah lengkap menerima suntikan imunisasi tersebut menerusi program vaksinasi industri peruncitan atau REVAC yang diperkenalkan pada 26 Julai lalu. Datuk Rossul turut mengalu-alukan pasaraya besar serta yang mempunyai pekerja yang ramai untuk membuka pusat vaksinasi bagi melaksanakan program REVAC tersebut. 3 tahanan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Dewan Arena Tawau kini diburu polis selepas mereka melarikan diri tengah malam tadi. Ketiga-tiganya adalah warga asing. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas berkata 2 tahanan berkenaan adalah warga Indonesia iaitu Nico Matthews 25 tahun dan Hashim Muhammad Shatta 34 tahun. Manakala seorang lagi warga Filipina dikenali sebagai Jim Najir An-Nur, 23 tahun. Menurut ACP Peter, ketiga-tiganya ditempatkan di PKRC Dewan Arena
bersama 16 tahanan lain. Siasatan mendapati ketiga-tiga suspek mengumpil keluar dawai besi di tandas sebelum berjaya meloloskan diri. Berikutan itu, polis melancarkan operasi khas Ops Tutup melalui sekatan jalan raya di beberapa lokasi strategik. Penggiat industri pelancongan gesa segerakan rentas negeri. Alhamdulillah bertemu lagi. Walaupun aktiviti pelancongan mula dibuka secara berperingkat di seluruh negara, namun tinjauan berita Al-Hijrah di Cerating, Kuantan mendapati pusat pelancongan itu masih sepi. Kebanyakan pemain industri pelancongan itu di kawasan itu kini masih menantikan kebenaran rentas negeri bagi membolehkan aktiviti pelancongan boleh dilaksanakan dengan lebih agresif dan menjana ekonomi penduduk setempat. Dakwa mereka dengan hanya kebenaran pelancong dari negeri yang sama tidak mampu merancakkan sektor itu. Menurut pengusaha chalet melihat kepada keadaan kewangan yang semakin meruncing, pembukaan sektor pelancongan sememangnya begitu dinantikan. Katanya Cerating lazimnya dikunjungi oleh mereka dari Kuala Lumpur dan Selangor dan bukannya orang tempatan. Ya, walaupun kita bimbang juga sebenarnya COVID sekarang ni, tapi kita harap kerajaan dapat bagi merentas negeri lah yang mana complete dose 14 selepas 14 hari tu ini dapat merentas negeri juga. So macam dulu kan kita ada PKPB. So kita kalau dah dapat yang bersyarat tu pun alhamdulillah lah. Bagi pengusaha kedai makan, kerajaan perlu memberi perhatian dan melihat keadaan industri pelancongan yang memerlukan sokongan. Walaupun pelancongan di Cerating kelihatan bermusim, namun ia tidak pernah sunyi dengan kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Menurut pengusaha yang kami temui, tiada gunanya sektor pelancongan dibuka, tetapi tiada pelancong yang datang berkunjung. Saya harap negeri Pahang pun boleh menerimalah pelancong-pelancong daripada negeri lain jika mereka telah divaksin. Itu harapan kami. Supaya sektor pelancongan ni boleh dibuka balik. Walaupun sekarang dah dibuka, tetapi kalau buka pun tak ada pelancong, tak ada mana juga. Mengulas gesaan para pemain industri pelancongan tadi, penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan sudah tiba masanya kelonggaran rentas negeri dibenarkan, namun hanya terpakai kepada individu yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 untuk bercuti dalam negara. Katanya pembukaan tersebut sekaligus dilihat dapat menghidupkan kembali sektor pelancongan domestik yang telah lama terjejas. Jika kita melihat pola pelancongan domestik, kebanyakan pelancong tempatan yang mempunyai kuasa berbelanja sebenarnya berada di Lembah Kelang dan bandar-bandar besar. Dan mereka memang ingin melancong di pusat-pusat peranginan yang terletak di pantai timur, pantai barat, Langkawi dan sebagainya. Namun sekarang apa yang kita lihat, walaupun 90% penduduk dewasa di Kuala Lumpur sudah mendapat vaksin lengkap dan peratusan yang tinggi juga di kalangan penduduk dewasa di Selangor dan bandar-bandar besar yang lain, mereka masih lagi tidak dapat pergi melancong ke pantai timur sebagai contoh disebabkan kawalan pergerakan dan rentas negeri masih lagi belum dibenarkan. Oleh itu saya melihat sudah tiba masanya kebenaran rentas negeri diberi kepada mereka yang telah lengkap vaksin untuk melancong di dalam negara kita dan sekaligus ini akan membantu memulihkan kembali sektor pelancongan, hospitality dan pengangkutan di negara kita. Sementara itu, pakar Kesihatan Pekerjaan, Kecemasan dan Kesihatan Awam Dr. Hanafiah Bashirun berharap apabila pergerakan rentas negeri dibenarkan kelak, rakyat perlu tetap mengambil langkah berjaga-jaga termasuk mematuhi 3 prosedur operasi standard SOP asas pencegahan penularan COVID-19 iaitu penjarakan fizikal, memakai pelitup muka selain basuh serta sanitasi tangan. Saya mengharapkan walau macam mana sekalipun kelonggaran diberikan, kita sama-sama kena pastikan segala SOP dipatuhi, terutamanya jikalau melibatkan tempat-tempat seperti tempat tumpuan di tepi pantai dan sebagainya ataupun penggunaan public transportation seperti ferry, boat dan sebagainya.
untuk sampai ke pulau sebagai contoh. So akan tetapi kita kena faham jikalau sempit ataupun rapat kedudukan seseorang itu dengan individu lain, keboleh jangkitan ataupun kebarangkalian kejangkitan itu adalah tinggi. Beliau dalam pada itu mengingatkan orang ramai agar tidak terburu-buru serta merancang sebaiknya percutian sekiranya aktiviti rentas negeri dibenarkan kelak untuk melancong selain memilih lokasi yang tidak mempunyai ramai pengunjung. Perkhidmatan feri Kuala Kedah ke Langkawi ditutup selama 2 minggu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kuala Kedah bermula esok. Penutupan terminal itu dijangka berakhir 19 September ini. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Ferry Line Ventures, Kapten Baharin Baharum berkata penumpang yang berurusan keluar masuk Langkawi boleh menggunakan perkhidmatan feri yang dibuka dengan satu trip perjalanan di Kuala Perlis. Katanya jadual perjalanan dari Langkawi ke Kuala Perlis adalah pada jam 11 pagi, manakala dari Kuala Perlis ke Langkawi pada jam 1 tengah hari. Sementara itu, kekerapan perjalanan feri akan ditambah sekiranya mendapat permintaan dari penumpang dalam tempoh itu. Kapten Baharin berkata jumlah kapasiti penumpang yang diizinkan pada satu-satu masa hanya 50% dari jumlah keseluruhan tempat duduk dalam feri. Penumpang yang sudah membeli tiket bagi perjalanan Langkawi-Kuala Kedah-Langkawi dibenar membuat tuntutan bayaran semula melalui email seperti yang tercatat pada pas masuk bagi pembelian dalam talian. Tuntutan juga boleh dibuat di kaunter pembelian atau menukar perjalanan keluar masuk melalui Terminal Kuala Perlis. Kerajaan bersetuju mengekalkan dasar pengambilan pelajar ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM tanpa mengira aliran sekolah selaras dengan konsep keluarga Malaysia. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata cadangan perubahan yang diumumkan sebelum ini tidak akan diguna pakai selepas pihaknya mengadakan perbincangan bersama pegawai dan kepimpinan Majlis Amanah Rakyat MARA. Kita bersetuju untuk kembali kepada dasar asal. Kembali kepada dasar asal maksudnya pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan agama ataupun sekolah rendah agama, SRJKC, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil juga boleh memohon. Kata beliau, dasar 10% pengambilan pelajar bukan Bumiputera juga kekal dan tiada sebarang perubahan. Kualiti dan sistem pendidikan yang tersendiri serta berkualiti tinggi yang diterapkan MRSM, jelas Datuk Seri Mahzir telah menyebabkan permintaan dalam kalangan pelajar sangat tinggi. Bagaimanapun maktab itu hanya mampu menampung 7,500 pelajar tingkatan 1 dan 2,000 pelajar tingkatan 4 bagi setiap sesi pengambilan tahunan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Mahzir berkata permohonan yang diterima tahun ini berjumlah 77,834 bagi tingkatan 1 dan 24,495 bagi tingkatan 4 untuk sesi kemasukan pada tahun 2022. Katanya MRSM akan mengekalkan dasarnya menyediakan kuota 60% kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga B40 bagi mengikuti pengajian di maktab berkenaan. Bilangan MRSM di seluruh negara adalah 55 buah yang mampu menampung 37,198 pelajar. Demonstrasi anti-dokumen vaksin bertukar ganas. Alhamdulillah bertemu lagi. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar memberi amaran jika Israel tidak menghentikan sekatan dan kepungan ke atas Gaza, pihaknya akan mempertingkatkan serangan. Menurut Sinwar, jika Israel masih angkuh, Hamas tidak akan teragak-agak mengambil tindakan ketenteraan ke atas wilayah haram itu. Ini kali pertama Sinwar memberi amaran keras kepada Zionis dalam tempoh 2 bulan. Kali terakhir Sinwar dilihat adalah ketika muncul pada pertemuan dengan pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Semula Gaza di Qatar, Muhammad Al-Emadi.
Kata Sinwar, Komander Jeneral Brigade Al-Qassam Muhammad Daif ada menyebut tentang tindakan konfrontasi dengan Israel dan Gaza bersedia mendepaninya. 4 bulan lalu, Gaza diserang 11 hari oleh Zionis dan menyaksikan lebih 220 nyawa melayang, termasuk wanita dan kanak-kanak. Ia bagaimanapun dihentikan selepas Hamas dan Israel sepakat mengangkat senjata yang hakikatnya satu kemenangan buat Palestin. Taliban telah mengerahkan pasukan khas tenteranya untuk mengawal lapangan terbang Kabul selepas kumpulan terakhir askar Amerika Syarikat meninggalkan Afghanistan 31 Ogos lalu. Pasukan khas tersebut lengkap bersenjata selain dilapor telah menjalani latihan rapi dalam operasi khas. Kesemua askar yang dikerahkan telah dilatih termasuk untuk bertempur, operasi khas, rondaan serta pemeriksaan. Memetik Reuters, anggota yang dikerah bertugas yakin dapat menjaga dengan baik keselamatan di lapangan terbang tersebut dan melindungi rakyat Afghanistan. Sementara itu, banyak peralatan di lapangan terbang Kabul yang sepatutnya boleh digunakan untuk memastikan kelancaran operasi telah dirosakkan oleh tentera Amerika Syarikat. Antara yang dilapor rosak kenderaan perisai, perabot, menara kawalan, penjana elektrik, helikopter dan pesawat kargo. Usaha telah dilakukan pihak berkuasa untuk memastikan kelancaran penerbangan pesawat komersial. Qatar pada Rabu lepas memaklumkan akan menghantar pakar untuk membantu membaik pulih infrastruktur di lapangan terbang Kabul bagi membolehkan penghantaran bantuan kemanusiaan dibuat menggunakan penerbangan. Taufan Ida yang membadai sebahagian Amerika Syarikat kini telah meragut 65 nyawa. Media tempatan turut melaporkan kemusnahan teruk pada kediaman, bangunan dan infrastruktur yang menjurus situasi terputusnya bekalan elektrik dan air. Penduduk setempat tidak menolak kemungkinan kehidupan mereka tidak lagi akan menjadi seperti dahulu. Ekoran penangan Taufan Ida ini menyifatkannya sebagai fenomena luar biasa. Ida yang turut membadai bandar-bandar utama termasuk New York ini telah melumpuhkan sistem pengangkutan bawah tanah, merosakkan kediaman dan menenggelamkan banyak kenderaan di lebuh raya. Media New York melaporkan sekurang-kurangnya 11 warga asing terkorban apabila apartmen mereka yang terletak di bawah permukaan tanah tenggelam. Sementara itu, sebahagian New Jersey masih dalam proses pemulihan pasca Taufan Ida. Namun gabernornya masih bimbang ada kawasan yang masih ditenggelami air dan mengambil masa yang lama untuk surut. Tindakan mengenakan syarat untuk masuk ke pusat beli belah perlu menggunakan pas vaksinasi tidak disenangi sebahagian penduduk Paris. Ramai dalam kalangan mereka berdemonstrasi untuk 8 minggu berturut-turut membantah penguatkuasaan itu. Di bandar ini, polis menahan beberapa individu kerana bertindak liar ketika tunjuk perasaan itu. Mereka merosakkan harta benda awam dan mencetus suasana kacau bilau. Di sebuah pusat beli belah bawah tanah di Paris, polis terpaksa menyuraikan tunjuk perasaan yang makin mengganas. Mereka merusuh dan melaungkan kata-kata semua orang membenci polis. Pas vaksinasi adalah dokumen rasmi beserta kod QR yang membuktikan seseorang telah menerima suntikan vaksin. Kebanyakan premis makanan, muzium, rekreasi dan sukan tidak membenarkan akses pengunjung jika mereka tidak mengemukakan pas vaksinasi itu. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 15 cedera dalam serangan bom bunuh diri di sebuah pusat pemeriksaan keselamatan di wilayah Baluchistan, Pakistan. 3 mangsa yang terkorban adalah anggota tentera. Pihak berkuasa memaklumkan jumlah korban mungkin meningkat disebabkan beberapa mangsa yang cedera berada pada tahap kritikal. Kumpulan militan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) mendakwa bertanggungjawab atas insiden tersebut. Ia merupakan kali pertama TTP mengaku bertanggungjawab menyerang pasukan keselamatan Pakistan sejak Taliban berkuasa di Afghanistan.
Baluchistan yang kaya dengan gas dan mineral adalah wilayah penting di barat daya Pakistan. China telah mengusahakan beberapa projek di wilayah itu melalui kerjasama koridor ekonomi China-Pakistan melibatkan pembinaan jalan raya, loji jana kuasa dan pembangunan pertanian yang menelan belanja berbilion dolar Amerika. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa jam 8.45 malam ini, Globe Al-Hijrah bersiaran bersama Khadijah Faisal. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.